Okey, ini video pengekosan proses video yang ketiga. So, video yang ketiga ni cikgu nak explain tentang kos pindah masuk. Kos pindah masuk ini ialah kos, apakah definisi dia? Definisi dia kos yang pindah keluar daripada proses satu. Okay, iaitu kos unit siap proses 1 yang dibawa masuk ke proses 2. Demi kos yang dipindah masuk ke proses 2. Okay, untuk di proses seterusnya. So, jadi kos pindah masuk ini tidak akan berlaku di proses 1 lah. Biar proses 1 ialah the first process kan. Jadi dia tak terima apa-apa kos daripada jabatan lain. Because dia yang pertama. Jadi untuk jabatan proses 1 dia hanya pindah keluar. Tak ada yang pindah masuk. Yang dipindah masuk hanya wujud di jabatan proses 2 dan juga jabatan seterusnya. Kalau dia ada 3-4 proses, jadi kos pindah masuk akan wujudlah di jabatan proses 3, proses 4 sehingga the last jabatan, last proses. Okay. So, satu perkara yang penting perlu ambil tahu, okay, semua unit yang dipindah masuk ke proses 2 dan juga proses yang seterusnya, okay, kalau kita nak kira unit setara, mesti menganggap kos pindah masuk ini penuh dari yang semua unit, okay, yang pindah masuk ke proses 2 mengandungi kos pindah masuk yang penuh. Demi consider kalau kita kira unit setara, dia mesti 100% siap. Okay, kerana dia sudah siap baru pindah ke proses 2 kan. Jadi dia mesti anggap dia 100% siap tanpa mengira sama ada unit tersebut demi unit kos pindah masuk ini boleh disiapkan sepenuhnya atau tidak dalam proses yang kedua tu. Okay. Erti dia, bila kita kira unit siap, kos pindah masuk ini ada 100%. Okay. Sama juga kalau dia kos pindah masuk ini akan diproses oleh jabatan 2 kan. Kalau pada akhir bulan, apa yang pindah masuk dari jabatan 1 ini tak boleh habis dibuat, disiapkan oleh jabatan 2, maybe masih ada kerja dalam proses. Okay. Katakan dia pindah masuk 1,000, dia cuma siap 8,000, ada 200 lagi tak siap. So 200 tak siap ni masih akan dianggap unit setara 100%. Okay, untuk kerja dalam proses yang tak siap. Tetapi kerana dia adalah pindah dari proses 1, jadi kita bila kira unit setara untuk unit siap dan juga untuk kerja dalam proses, masih 100%, kita akan anggap. So, ini satu perkara yang sangat penting, kena ingat. So, supaya anda lebih faham, yang inilah contoh soalan dia. Kali ini cikgu bagi nilai yang lebih kecil lah, senang anda faham ya. So, ini contoh soalan. Ini ialah butir tentang syarikat perkilangan istana. So, ini ialah data tentang bulan Mac. Okay, proses 2. Untuk video ni kita akan belajar untuk jabatan 2. Hari itu ialah tentang proses 1. Okay, so proses 2 yang ni. So, inilah dia proses 2. Dia ada kerja dalam proses pada awal bulan Mac. That mean yang started last month cannot finish. Ini ialah pindah masuk last month tapi tak boleh habis bawa ke bulan Mac yang ni. Okay, so 400 unit dengan bahan 100% siap. Okay, kerana dia adalah pindah masuk kan. Okay, dan 40% siap untuk buruh langsung dan kos overhead. Jadi ingat satu perkara, untuk yang kerja dalam proses awal, yang penting ialah berapa unit sahaja. Jadi berapa peratus siap ini dia letak sahaja just to confuse you. Actually untuk kerja dalam proses awal bulan tak penting berapa peratus siap ini. Can ignore this one.
Yang penting ialah berapa unit dan juga kos dia. Okey, jadi 400 unit yang masih dalam proses pada awal bulan dan inilah kos dia. Kos pindah masuk 1,800. Kos bahan langsung yang ni, kos buruh langsung 2,000, kos overhead 560. So penting berapa unit pada awal bulan dan berapakah kos awal bulan. Itu yang penting. Yang berapa peratus siap inom. So jumlah unit baru yang dipindah ya, yang ini ialah pindah last month. So tiap-tiap bulan dia adalah proses yang berterusan kan. Jadi untuk bulan ni ada lagi yang pindah masuk dari proses 1. So jumlah unit yang pindah masuk untuk bulan ni ialah 4,000 unit. Dan kos dia yang pindah dari proses 1 ialah 18396. Okay, this is the cost barang siap. Kos yang siap untuk proses 1 pindah ke proses 2. Dan pada akhir bulan Mac, berapakah unit yang sudah siap dibuat di jabatan 2? Proses 2 ialah 4,200 unit. Okay, tengok awal bulan 400 belum separuh siap, tambah lagi unit baru yang pindah di jabatan 1, 400 plus 4,000 yang baru sepatutnya 4,400 kan. Tetapi yang siap hanya 4,200. Jadi ini maklumat dia. Dan maklumat yang keempat, kos ditambah. Okay, as I said, dia terima kos dari jabatan 1, tetapi setiap jabatan actually mereka ada juga kos dia sendiri. Jadi ini kos yang ditambah oleh jabatan 2, ada kos bahan langsung 7,280. Okay, mungkin dia tambah bahan kimia, seperti soalan yang cikgu bagi kan, dia tambah kilang cat untuk proses 2, dia tambahkan pewarna untuk cat itu. So dia ada juga yang tambah sikit lah, kos bahan 7,280, kos buruh 10,000 dan kos overhead 2,490. Ini poin yang kelima. Inilah dia 400 campur yang awal belum siap, campur yang unit baru 4,000 tapi siap hanya 4,200. Jadi tinggal 200 unit yang belum siap. Okay. Jadi 200 unit yang belum siap ni 100% siap untuk bahan. Okay. All the bahan consider 100% siap. Biar tadi sudah katakan perhatian yang ni. Tak kisah dia unit siap ke kerja dalam proses, semua adalah kos pindah masuk, semua dianggap sebagai 100% siap. So, yang bahan 100% siap. Untuk kos pindah masuk, mungkin kos bahan dia sendiri bolehlah pada percentage lain. What I mean is, kos pindah masuk mesti 100%. So, di sini ialah kos pindah masuk pun 100%, kos bahan dia sendiri pun 100%. Okay. Dan untuk buruh langsung dan overhead hanya 50% saja. So, macam mana nak jawab, nak kira kos, yang inilah contoh jawapan dia. Jadi, biasanya soalan samalah, minta kira kos pindah keluar dari jabatan, berapakah kos siap, berapakah kos unit setara, semualah soalannya lebih kurang sama. So, yang inilah jawapan dia. Jawapan, cikgu kata kalau soalan minta kira jadual unit setara, jadi sebagai jalan kerja, okay, you kena tunjuk juga jadual aliran unit fizikal. Okay, as a jalan kerja, because sometimes got marks for that. Okay, show juga walaupun, because actually, as I said, yang ni ialah sebahagian daripada jadual unit setara. Okay, so you show the jalan kerja, jadual aliran unit fizikal. So, unit yang diaccountkan, the input, unit yang masuk ialah unit awal 400, unit yang pindah masuk bulan Mac dari jabatan 1, proses 1, 4,000. So, jumlah unit kalau betul-betul siap ialah
4,400. Okay, so ini input dan output dia. Unit telah diakaunkan. Yang ini kita masuk, ini yang keluar. So keluar dalam bentuk unit siap 4,200 unit dan yang tak siap 200 unit. So sama input dan output sama. So yang ni jadual unit setara. That is ini actually sebahagian dari ni hari itu sudah kata. So unit telah diakaunkan, mengira unit setara formula ialah unit siap campur KTP akhir. So kerana ini ialah proses kedua, jadi kita tambah lagi satu kolom lah untuk mengira unit setara pindah masuk. Okay, kalau dia proses 3, proses 4 pun mesti ada pindah masuk. Hanya proses 1 saja tak ada kolom ni ingat So unit setara pindah masuk, as I said, pindah masuk mesti 100%. Dan untuk bahan, buruh langsung and overhead pun mesti untuk unit siap mesti sudah siap mesti 100% juga. Dan untuk KTP akhir iaitu ikut peratusan. Okay, peratusan siap. So pindah masuk mesti 100%. Untuk bahan KTP akhir yang ni ikutlah soalan. Tadi soalan kata bahan ialah 100% siap kan. So 100% siap 200 unit lah. Untuk buruh langsung overhead hanya 50%, jadi 200. Oh, sudah silap Okay, ialah 200 darab 50%. Okay, jadi ialah 100. Okay. Jadi jumlah dia yang ni unit setara nanti akan bawa ke jadual kos untuk mengira kos seunit setara. Cara dia sama lah seperti kita kira kos untuk jabatan satu. Okay, same. So lepas sudah kira unit setara, kita pun sediakan jadual kos. Jadual kos sama juga mesti ada kos input dan kos output. So kos input kita bagi nama kos untuk dijadualkan, untuk diakaunkan. So sama saja format. Untuk video, proses 1, cuma as I said, tambah satu kolom saja untuk kos pindah masuk. Exactly the same. So adanya kos awal, kos ditambah. So the kos awal get from the soalan, awal bulan, and also kos yang ditambah pada sepanjang masa bulan Mac. So bulan Mac juga adanya kos pindah masuk kan. Okay, and this one is for awal bulan. So tambah semua, we get jumlah kos. So ini jumlah kos awal, jumlah kos untuk bulan Mac. So tambahkan semua, inilah jumlah kos dia. Jumlah kos untuk bahan, jumlah kos untuk pindah masuk, untuk bahan, buruh langsung overhead. So the jumlah kos kan kita guna kaedah kos purata kan. So the unit mesti bagi dengan unit lah. So the unit all pindah ke sini. Okay, so again, ingat jumlah kos jangan bahagi dengan unit setara Okay, biar kosong. So macam mana dapat jumlah kos seunit setara? You bahagi yang ni sepertilah exactly the same. Bahagi dapatlah kos seunit setara, kos pindah masuk, kos seunit setara, kos bahan, kos seunit setara untuk buruh, kos seunit setara overhead, campur semua dapatlah kos seunit setara. Okay. Once kita dapat yang ni, bolehlah kita mengira kos telah diakaunkan. Telah diakaunkan. That means the output dia. Tadi ya input kan. You put in this one, the output dalam bentuk kos unit siap dan kos KTP akhir. Okay. Kos unit siap, berapakah sudah siap? 4,200 unit darab dengan kos seunit setara. Okay, you get this amount. Ataupun cikgu kata, actually, kalau sepatutnya, inilah cara yang lebih betul lah 4,200 unit. For all 4 kos dia ni, semua dia sama. Kerana dia unit siap kan, so penuhlah 4,200. Then darablah kos setiap satu. Kos pindah masuk, kos buruh, kos bahan, kos buruh langsung, kos overhead. So you will get this amount. Okay.
Inilah shortcut dia. Ini output juga dalam bentuk kos kerja dalam proses akhir. So as I said, kerana dia 200 unit kan, unit fizikal, tetapi bukan semua siap pada peratus yang sama. Jadi you kena kira like this one by one. So kerana ini dah proses 2, jadi dia ada kos pindah masuk. So dia mesti 100%. So 200 unit setara darablah kos seunit setara kos pindah masuk. So you get this one. So same for kos bahan lah. Tadi kata dia juga 100% siap. So 200 unit setara darab dengan ni. So same lah 10 langsung and overhead. Okay. Dia adalah 50%. So hanya 100 unit sajalah unit setara. Dan darablah dengan kos. Samalah dengan kos overhead. Okay. 50% sahaja. Dan 200 unit hanya 50% siap kan. Jadi 100 unit dan darab dengan kos seunit setara kos overhead. So you will add up the total. Inilah kos kerja dalam proses akhir 1628. So sama juga kadang-kadang kalau exam minta tunjuk dalam account. Kerana ini ialah proses 2. Jadi dia beri nama account kerja dalam proses lah. Proses 2. Penting yang ni kena mention. Kerana kita ada banyak proses kan. Jadi dia ada account kerja dalam proses 2. Kerja dalam proses 1. Kerja dalam proses 3. So if you just mention KTP, account KTP, nanti jawapan anda sudah salah. You kena lebih spesifik. Proses apa? Okay. So samalah cara buat account seperti yang proses 1. Dia ada baki awal from last month. The unit 400 unit and the cost dia. Dan ini menunjukkan kos yang untuk bulan Mac. So tarikh kena tulis cikgu tak ada tempat. Tulis tarikh. So inilah untuk bulan Mac. Unit yang pindah dari jabatan proses 1, inilah kos dia. Dan inilah kos tambahan. Jabatan proses 2 sendiri tambahan. So this is the, kalau betul-betul siap 4,400. Inilah jumlah kos dia. Add up all. So inilah input. Unit yang di-accountkan. Kos untuk di-accountkan. Input all. Unit input, cost input. Inilah output dia. Okay. So output unit dalam hanya 4,200. Dan 200 tak siap. Output cost yang unit 4,200 inilah kos dia. 200 yang tak siap ni sudah kos yang terlibat ialah 1628. So kalau soalan minta sediakan account, you kena kira jalan kerja audit dululah, then only you can get the amount. So yang ni, dan sepatutnya kena letak baki bawah ke bawah lah. Cikgu tak ada tempat, cikgu tak tunjuk. Penting kena tunjuk baki bawah ke bawah. So catatan jurnal juga sama. Exactly seperti yang tempahan kerja. Jadi kita merekod kos pindah masuk ke proses 2. So keluar dari proses 1 masuk proses 2. Macam tu. Keluar tu kredit lah, masuk tu debit. Okay, dia biar dia terima kos tu. So samalah kita, lepas tu kita merekod lah kos produk proses 2 sendiri. Okay, ini kalau kos sendiri yang ni lah Okay. Dia kos sendiri ada bahan, upah, overhead hilang. So, ini ialah kos untuk produk 2. Jadi, kita debit KDP proses 2. Okay, untuk proses 2. Dan, kalau proses 2 ni ialah proses terakhir. Jadi, barang yang sudah siap ini akan sedia keluar ke gudang, sedia untuk jual kepada pelanggan. So, merekod kos barang siap yang pindah keluar dari proses 2 sedia untuk dijual. Going to sell. So, kita pun masuklah dalam gudang, debit inventory, barang siap. Dan keluarlah dari kilang. Kredit KTP proses 2. Dengan jumlah barang kos barang siap.